Ketika Francis Light mendarat di Pulau Pinang, pengembara Inggeris itu menggambarkan ia sebagai satu pulau hutan yang luas dan tidak berpenghuni. Namun terdapat bukti bahawa wujudnya tamadun di pulau itu dengan terbinanya Masjid Batu Uban pada 1734, iaitu 52 tahun sebelum kedatangan penjajah tersebut. Masjid itu dibina oleh seorang pedagang dari Payakumbuh, Sumatera yang bernama Nahkoda Nan Intan. وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد عليكم السلام. Nahkoda Intan dia pendahulu yang datang yang bina masyarakat, yang buka Pulau Pinang bersama dengan saudara-saudara dia yang lain lah, Nahkoda Kecil, Nahkoda Bayan dan juga Nahkoda Janatun. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. Nas'alullah bikumul afiyah. Dulu kuburan asal hanya sekitar ini. Jadi ini kubur induk dia yang ni. Nahkoda Intan dan Syekh Muhammad Saleh, cucu dia. Ni makam Nahkoda Intan yang bina. Yang bina penempatan di sini. Bina masjid dan mewujudkan penempatan di sini. Ini dia Nahkoda Intan. Nak cuci pun tak nampak dah. Ini dia. Yang ni dia punya tu. Anu Syekh Muhammad Saleh. Oh, Syekh Muhammad Saleh. Oh, ni dia punya. Siap masjid ni lebih kurang 1734. Kapital Lab pun tak main lagi. Tidak? 17 Kapital Lab main 1786. Jadi dia dibina atas arahan dan mereka buat pula dengan penuh taat lah. Hebatlah orang dulu, tak merongok lah. Allahu Akbar. Mereka buat, kalau kita tengok tu belah belakang, belah rusuk, belah kubur tu, dia tak apa nak sambung lah. Herot sikit lah. Jadi, alat peralatan kurang dulu. Dengan serba kekurangan lah dia bina dia. Tapi dia bina di atas takwa lagu tu. Masjid ni, dibina atas batu untuk menjimatkan belanja, tenaga. Kalau dah ada batu hampak yang besar. Jadi, mereka bina lah atas batu. Batu yang tinggi ni bagi batu ban lah. Orang Kedah kata tanah yang tinggi itu ban. Dia punya mihrab pun dia ikut Masjid Nabi. Masjid Nabi asal 3 anak tangga. 3 anak tangga punya tempat duduk. Allah Ta'ala bagi rahmatlah berkekalan kat mereka. Sejurus beliau memacakkan bendera Union Jack pada 11 Ogos 1786. Francis Light menukarkan nama Pulau Pinang kepada The Prince of Wales Island. Dia juga mengisytiharkan bahawa Sultan Kedah telah menyerahkan pulau itu kepadanya melalui satu perjanjian. Pulau Pinang, dakwanya, akan kekal sebagai hak milik British selagi adanya bulan, bintang dan cakrawala. Sebelum ia dijajah menjadi koloni British, Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada negeri Kedah. Negeri yang terkenal dengan gelaran jelapang padi Malaysia itu
ditadbir oleh Kesultanan Melayu yang tertua di negara. Malah, penemuan artifak purba di tapak arkeologi Sungai Batu membuktikan bahawa kerajaan purba yang dikenali sebagai Kataha atau Kedah Tua berusia 2,500 tahun sebelum Masihi. Terampasnya Pulau Pinang daripada naungan Kedah juga berkait rapat dengan perebutan tahta dan ancaman geopolitik yang membadai negeri tersebut. Kedudukannya yang strategik menyebabkan Kota Kuala Kedah menjadi rebutan bukan sahaja oleh kuasa serantau seperti Aceh, Siak, Bugis dan Siam, malah juga oleh kuasa-kuasa besar seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Pada 12 November 1821, Kota Kuala Kedah telah diserang oleh tentera Ligur atas arahan pemerintah Siam. Peperangan yang berlarutan selama 22 tahun itu tercetus apabila tentera Ligur datang ke Kota Kuala Kedah dan berpura-pura meminta bantuan. Pia Buri Sak Munton. Okey, Panglima ni dia anak Raja Ligur. Okey. Jadi dia pun tiba-tiba di dalam Kota Kuala Kedah ni menghunuskan dia punya pedang dan mengarahkan dia punya bala tentera dia serang, dia kata. Serang askar-askar Melayu Kedah pada masa itu dalam keadaan yang tidak bersedia dan dalam keadaan yang tidak disangka-sangka tadi, mudah askar-askar Melayu ataupun prajurit-prajurit Melayu kita pada masa itu ditewaskan. Maka tertawanlah Kota Kuala Kedah di tangan Raja Ligur. Penentangan kerajaan Kedah terhadap tentera Siam dalam peperangan yang digelar Perang Musuh Bisik itu berlaku dalam beberapa fasa. Namun, kebangkitan yang paling signifikan berlaku dalam dua pertempuran, iaitu pada tahun 1831 dan 1838 yang diketuai oleh dua putera saudara Sultan Kedah ketika itu, Tengku Kudin dan Tengku Muhammad Saad. Tengku Kudin ni telah berjaya menghalau askar-askar Siam yang berada di Kota Kuala Kedah tu sehinggalah ke Alok Ganu. Maka berjaya Tengku Kudin untuk menawan semula Kota Kuala Kedah. Namun, kemenangan Tengku Kudin tidak kekal lama kerana tentera Siam melakukan serang balas dengan bantuan British. 7 tahun selepas tergugurnya Tengku Kudin di medan perang, tentera Siam berjaya diusir dari Kedah sehingga ke Patani oleh bala tentera Tengku Muhammad Saad. Serangan balas yang diatur pada tahun 1838 di bawah pimpinan Tengku Muhammad Saad, Panglima Muhammad Taib, Tok Moreh dan Muhammad Ali tadi adalah dengan seramai 10,000 orang tentera lah. Okey, menyerang kembali Kota Kuala Kedah ni. Di antara bantuan dia 10,000 orang tadi mendapat bantuan daripada Siak, daripada Aceh, daripada Terengganu, daripada Kelantan dan juga daripada Perak lah. Berjaya mengumpulkanlah bantuan tadi untuk menyerang semula Kota Kuala Kedah. Dengan semangat pada masa itu, orang Melayu prajurit kita pada masa itu dia nak tawan Bangkok. Tapi apakan daya, dalam masa tu telah berlaku perubahan angin monsun lah. Jadi terpaksa berada di antara Singgora dengan Hanyai tadi lah. Jadi mereka marah sampai setakat itu dulu dan terpaksa berteduh lah. Ini disebabkan oleh angin monsun
dan juga ribut dan hujan lebat. Terperangkap di antara Singgora dan Hatnyai, tentera Tengku Muhammad Saad diserang oleh tentera Siam dengan bantuan pihak British. British ni sekali lagi kita tengok dia sekali lagi dia membantu Siam. Okey, kali ini dia bagi bantuan yang lebih besar lagi. Okey, dia bagi bantuan senjata, dia bagi bantuan meriam-meriam lah yang lebih hebat, yang lebih canggih juga lah kita katakan pada masa tu. Dan juga dia bantu dengan kapal perang dia MSS Haising tu, kapal yang besar yang mempunyai 18 laras meriam yang letakkan situ untuk mengawal perairan daripada jalan laut lah. Itu di antara sebab dan punca juga Tengku Muhammad Saad tadi tidak mendapat bantuan daripada Langkawi dan Perak mengenai tadilah, disebabkan jalan ni dia dah kepung lah. Berdepan dengan serangan sebegitu, tentera Tengku Muhammad Saad akhirnya tewas dan Kedah ditawan kembali oleh Siam. Antara syarat pajakan Pulau Pinang yang dikemukakan kepada British, secara khususnya kepada Syarikat Hindia Timur, adalah bantuan ketenteraan dan perlindungan dari ancaman kuasa-kuasa asing. Sepanjang 22 tahun perang musuh bisik berlarutan, Kedah tidak pernah mendapat sebarang bantuan ketenteraan, sama ada dari Francis Light maupun dari Syarikat Hindia Timur, meskipun Pulau Pinang telah menjadi sebuah koloni British. Namun begitu, kejayaan dan sumbangan Francis Light dalam membina ketamadunan di Pulau Pinang masih menjadi naratif sejarah arus perdana. Sebenarnya tidak ada perjanjian. 1786 tidak ada perjanjian. Dan apa yang berlaku ialah perundingan di antara dua sultan. Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah II dan anaknya Sultan Abdullah Mukarram Shah. Jadi perbincangan yang awal bermula di antara Francis Light dan Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah II. Sebenarnya yang dicadangkan ialah diberi satu strip tanah di Tanjung saja. Itu dekat Esplanade. Satu strip itu untuk memperbaiki kapal dan untuk mendapat makanan dan minuman, supplies. Itu saja. Itu perjanjiannya bukan perjanjiannya, yang dibincangkan pada awal 1770-an. Hujah Profesor Murad benar. Ini adalah salinan monograf yang ditulis oleh pengkaji sejarah Rollin Bonney pada tahun 1971 yang diterbitkan oleh University Oxford. Menurut beliau, walaupun terdapat perbincangan mengenai pemajakan Pulau Pinang, tiada sebarang perjanjian dimeterai. Sultan Kedah ketika itu, Sultan Mukarram Shah, tidak bersetuju dengan maklum balas daripada Syarikat Hindia Timur. Dan beliau berkali-kali menyuruh Francis Light untuk memberitahu Syarikat Hindia Timur supaya jangan mengubah syarat asal pajakan Pulau Pinang yang dikemukakannya. Sehingga habis, Sultan tak menerima pun maklum balas mengenai dua syarat itu. Jadi Sultan Abdullah Mukarram Shah mengatakan dia tak puas hati dan dia marah Francis Light kerana melambatkan dan kerana tidak melihat komitmen British dalam hal ini. Jadi sebelum apa terjadi, sebelum ada perjanjian, sebelum persetujuan, sebelum tanda tangan, Light telah mengambil Pulau Pinang. Itu yang berlaku. Light telah datang, macak bendera dan telah mengisytiharkan bahawa Sultan Kedah telah memberi Pulau Pinang kepadanya. Itu satu penipuan yang besar. Walhasil Sultan Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah pada tahun 1786 tidak memberi Pulau Pinang kepada Light.
Setelah mengkaji surat-surat yang diutuskan oleh Syarikat Hindia Timur, Francis Light dan Sultan-Sultan Kedah terdahulu, Bonny menyifatkan pajakan Pulau Pinang pada tahun 1786 sebagai satu ilusi teragung Francis Light. Sejarah hanya apabila Francis Light memacak benderanya. Sejarah itulah yang bermulanya sejarah Pulau Pinang. Itu tafsiran yang salah. Jadi tafsiran permulaan sejarah itu pun dah tak betul. Sejarah Pulau Pinang bermula sejak kita tahu negeri Kedah. Itu permulaan sejarah Pulau Pinang. Okay? Bukan sejarah Pulau Pinang bermula dengan daripada tahun 1786. Ia satu penipuan besar dalam sejarah dunia. Jika pemisahan Pulau Pinang daripada Kedah tidak sah, adakah ini bermaksud ia boleh dipulangkan kembali kepada negeri jelapang padi itu? Satu unsur ciri negara bangsa ialah sepadan-sepadan politik. Selama 500 tahun, kita dapat lihat beribu-ribu perubahan dalam sepadan politik. Kalau kita tengok political map, di Eropah, di Afrika, di Asia Tenggara sendiri, di Kepulauan Melayu, berpuluh-puluh kali sempadan-sempadan itu diubah. Kalau kita tengok Asia Tenggara sendiri, tahun 1964, perubahan sempadan Singapura, Malaysia. 1963, perubahan sempadan Borneo, Borneo Utara, North Borneo, Sarawak dan Tanah Melayu. Sampai sekarang, sampai Sultan Abdul Halim dan Sultan Tuanku yang ada sekarang, kepada mereka Pulau Pinang itu milik Sultan. Bukan milik Kerajaan Kedah, tapi milik Sultan. Ini yang penting. Dan memori itu masih ada, desaan itu masih ada, sentimen itu masih ada. Apa yang berlaku tidak sah dari segi undang-undang dan peraturan. Itu yang jadi memori itu linger on. Memori orang Melayu Kedah, memori orang Pulau Pinang, orang Melayu Pulau Pinang, it still lingers on. Macam kita makan tak habis. Macam orang kata apa? Taste tu ada lagi. The aftertaste is there. Bukan hanya sejarah 1000 tahun dipadamkan. Identiti budaya dan masyarakat juga dipadamkan.